sambung apa yang kita dah belajar semalam. Sebenarnya saya tergunakan slide saya yang sedikit lama, tapi sebenarnya lebih kurang dengan slide yang saya upload dekat UKM Follow. Maksud saya yang ada sekarang. Jadinya, tapi lebih kurang dia sebenarnya kan. Saya tambah sikit je. So saya nak gunakan slide yang baru yang awak ada. 13 muka surat sepatutnya. Okay, yang semalam tu 11 muka surat. Jadinya kita nak sambung berkaitan dengan structure, tapi sebelum tu kita recap sikit apa yang kita dah buat. Sorry. Okay, semalam kita tengok kita belajar pasal of course si string dan juga kita masuk sedikit berkaitan structure ataupun struktur data ataupun record dan sebagainya lah. Jadinya cara dia sebenarnya tak ada apa pun kat sini kan. Dia kita gunakan data structure ni sebenarnya untuk memudahkan kita berbanding kalau kita kita gunakan vektor ataupun array dengan maksudnya kita tak perlulah nak takrifkan pelbagai vektor ataupun array, tapi kita takrifkan satu structure sahaja. Cuma dalam structure tersebut dia ada dia punya kita panggil members, structure members. Okay, so ni slide-nya. Kenapa dia tak jadi? Okay. Jadinya seperti pembuli ubah yang lain, bila kita nak gunakannya dalam C++, kita kena takrifkan dulu, kita kena declare dulu. Jadi cara dia kita dah tengok semalam, kita hanya perlu buat struct birth contohnya, 6 baris ini sahaja. Jadi kita ada satu structure, nama structure tersebut adalah birth. Kemudian dalam birth tu dia ada month, day, year. Month, day, year. Kemudian kita kena nyatakan bentuk dia, jenis kepada month, day atau year ni. Jadinya kat sini kelebihan structure macam saya sebut sebelum ni, kita boleh gunakan pelbagai jenis. Kita boleh gunakan pelbagai jenis data. Contohnya kalau sini month kalau day mungkin kita gunakan integer, year mungkin integer, month mungkin kita nak gunakan Januari, Februari kan. Jadi kita boleh gunakan string. Tak ada masalah, boleh sahaja. Jadinya structure dia kita boleh mix, kita boleh buat hybrid lah kita punya boleh ubah tu. Jadinya kat sini kita ada yang dalam ni namanya members, structure members ataupun data fields. Kalau saya guna data fields ataupun saya guna member, dia bermaksud yang sama. Jadinya kalau kita let's say kita ada yang ni, saya nak ambil inilah error selection. Okey. Macam ni kita hanya declare saja. Lepas tu bila kita nak guna, kita buatlah. Contohnya kita nak assign, nak initialize value, kita buat birth, kemudian ada dot month. Kemudian kalau kita nak, tak kisahlah kita nak declare, kita nak initialize nilai ke berapa kan. So dalam kes ni contohnya dia buat 12. So, bila kita nak gunakan ni, kita anggap ni sebagai satu pembuli ubah X sebagai contoh. Jadi kita kena connect dia antara members dengan structure tu, kita kena letakkan dia dot kat sini. Sama juga kalau kita nak cout, kita buat birth dot month sebagai contoh. Disebabkan ini adalah integer, kita boleh juga buat cin birth dot month. Tak ada masalah. Maksudnya structure ni sebenarnya bila kita hubungkan dia dengan dia punya member, maksudnya contohnya macam itulah, birth dot month ataupun day ataupun year, kita boleh, dia ibarat satu pembuli ubah yang biasa, yang mana kita boleh cin, kita boleh cout, kita boleh buat penambahan, contohnya X sama dengan birth month plus current month. Current ni mungkin adalah satu lagi structure yang kita takrifkan. Jadi dia macam pembuli ubah yang biasa. Kita boleh buat mathematical ataupun algebraic operation kepada structure tersebut. So harap semua jelas lah. Structure ni macam pembuli ubah biasa, cuma nak takrifkan dia je.
nak declare je dia berlainan sedikit, iaitu kita kena buat macam ni. Kemudian, kemudian kita tengok, kita dah tengok contoh semalam, bagaimana pula kalau kita ada dua structure, burst dan current. Kan? Sebenarnya nak cerita ni, burst dan current ni sebenarnya apa dia? Dia adalah menyimpan kita punya tarikh lah. Tarikh lahir mungkin, satu lagi adalah tarikh sekarang. Current dan birth. Kan? Jadinya kalau kita masuk kat sini, kita kena ada dua structure. So kalau nak buat dua structure, hanya kita tulis macam ni saja dan kita pisahkan dia dengan satu koma kat sini. Kemudian jangan lupa penamat dia mesti kena ada semikolon. Sama juga macam kita buat do while, do while loop. Kita ada do, kemudian ada statement. Kemudian kita ada while kan, kita kena letak semikolon. Mestilah penutup macam tu. Okey. Jadinya kemudian kita tengok satu lagi yang menarik juga adalah kita tak semestinya masa kita create structure tersebut, kita tak atau masa kita declare dia, tak semestinya kita kena terus bagi nama burst ataupun current. Contohnya apa kita buat semalam, kita gunakan date. Yang mana ni? Date ni dia creates a new data type without actually reserving any storage location. Maksudnya bila kita buat macam ni, dia akan create data type, satu data type, tapi dia tak allocate lagi, dia tak peruntukkan lagi ruang dalam kita punya PC ke dalam komputer kita untuk simpan data tu. Tak ada ruang lagi apa-apa. Kita macam booking lah, kita booking je kan, kita reserve je tempat. Nak kita reserve pun tak juga kan, sebab kita je bagi tahu je, tapi kita kalau orang lain nak ambil ruang tu, ambil lah kan. Jadinya kat situ kalau kita buat seperti dalam ni, jadi bila kita nak guna ni agak fleksibel. Sebabnya bila kita nak guna, kita hanya perlu buat date, date birth, kemudian date current, date future. Macam yang semalam tu kan, contoh yang semalam yang saya tunjukkan. So kita boleh buat macam tu bila-bila yang kita nak kan. Okey, ini lain. Okey, so saya harap dah tengok dah kod kita semalam, dah tengok sekali lagi kalau tak faham. So contohnya macam ni lah kan. Kemudian kalau kita nak buat satu lagi, just tambah kat bawah date future, contohnya date bla bla bla. Okey, saya rasa tak adalah susah sangat benda ni, sebab dia hanya just a matter of different declaration saja. Dia berbanding macam function. Bagi saya lebih susah function, sebab nak dapatkan idea macam mana dia kita pass value from the actual parameter kepada function punya parameter dan sebagainya. Bagi saya itu lebih susah berbanding dengan structure ni, sebab structure ni just different kind of writing declaration of variable lah. Okay, so kita sambung. Hari ni kita ada apa yang dinamakan sebagai global structure. Sebelum ni kita ada global variable. Contohnya kalau global variable, kita buat kat luar ni, contohnya kita buat int a ataupun n sama dengan 1 contoh. Bila kita letakkan dia di luar daripada main function, ni kita panggil global variable. Jadinya kalau kita ada banyak function, kalau kita ingat balik, kita ada banyak function, main, ada max fun, ada min fun, ada absolute fun, kita boleh gunakan n ni. Kalau kita takrifkan dia sebagai, kalau kita takrifkan dia di luar mana-mana function. Jadi ia dipanggil global variable. Sama juga macam ni, kita boleh ada global structure. Yang mana kita tengok di sini, ataupun kita tengok kod kita. Macam semalam, apa kita buat adalah kita ambil ni, kita letak dia dekat sini. Sepatutnya dia ke dalam, ke dalam. Okey. Kan macam ni kan.
So kalau kita ni yang biasa yang kita belajar semalam. Okay, kita run. Okay, dia tak ada masalah lah, dia keluar gitu. Tapi kita tengok kat sini, kita punya structure ni, dia punya declaration dia, kita letak dia dalam main function. Kan? Ni main, ni return 0. Tetapi kalau kita nak jadikan dia global, kita ambil ni. Kita tengok kat nota kita ni. Sekejap ya, saya tengok sekejap. Kita letak dekat sini. Sebenarnya yang date burst ni kita boleh letak dekat dalam. Jadinya kat sini, ni macam biasa. Kemudian kita takrifkan dia. Kita takrifkan. Kita ada date, iaitu jenis structure kita, ataupun structure data type. Kemudian, benda ni global. Maksudnya kalau kita ada function yang lain, kita boleh guna perkataan date. Kemudian dalam main function baru kita create kita punya birth structure. So kita create dekat sini. Jadinya birth hanya boleh digunakan dalam main function saja. Kat sini kita initialize dia, dan kat sini kita see out. So kita cuba. Okay, tak ada masalah. In fact, kalau kita ni tadi, sorry saya nak rename dia kejap supaya saya tak keliru. Sekejap ya, saya tengok kat sini saya ada 71A. Okay. Yes. 71B. Saya nak buat dia sebagai B. Okay. Jadinya kat sini kalaulah kita nak declare birth ni, kita nak letak dia dekat sebagai global juga. Maksudnya di luar main function. Boleh ke tak? Kita try. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tapi dekat sini birth ni adalah global structure. Global structure. Jadi saya kena padam sikit. Saya kena ubah sikit kod yang tadi. Dekat comment dia. Yang ni definition of birth structure, ini adalah local. Ni kod yang tadi. Kenapa local? Sebab dia ada dalam main function. Tapi untuk yang ni, birth dia adalah global. Structure dekat sini, dia global. Maksudnya kalau awak ada satu lagi function, max fun contohnya, awak boleh guna perkataan date. Tak ada masalah. Okay. So, ada apa-apa soalan ke sampai sini? Okay, kalau tak ada tak apa. Okay, kemudian kita tengok yang menariknya dan structure ni, bagi saya menarik lah, sorry lah kalau ada yang rasa tak menarik kan. Okay, the initialization of structure, dia follow the same rules as the initialization of array does. Okay, maksudnya macam array jugalah. Contohnya yang ni kita ambil balik kod kita, kita tinggalkan yang global ni sebab kita dah tak bincang pasal global dah. So saya nak tengok kod seterusnya. Sekejap je, yang ni date global. Sekejap ya. Bukan ni, sorry. Sekejap. So ni sepatutnya jadi 72. Sekejap ya. Ni. Okay, so ni 72. Oops, silap pula. Cepat kan. Okay, ni sama macam apa yang kita belajar semalam. Jadinya kita create kita punya structure dengan jenisnya date. Kemudian masa kita nak initialize tu, kita buat macam ni je. 12, 28, 992. Sebelum ni kita buat macam ni. Sebelum ni kita buat birth.month. Kita buat 12 sebagai contoh. Kemudian birth.month 28.
dan biar th.month 1992. Kalau siapa yang tak tahu, bila kita type ni kan, macam guna Gotblock, bila kita type tu, contohnya saya type BIR, kan, so tekan tab. Dia akan auto complete kita punya tu. Kan dia berguna kalau panjang lah, kita punya nama variable tu panjang, kita type MON, dia akan suggest kita tekan tab. So dia akan auto complete kita punya penulisan tu lah. Okay. So kat sini kita tak perlukan command-command ni. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan seperti mana kita buat dalam array. Seperti mana saya sebutkan kat sini lah. Iaitu kita gunakan initialization of array. Tetapi kita kena tahu, kalau kita buat macam ni, 12 ni dia akan disimpan dalam yang pertama, month. 28 akan simpan dalam member yang kedua iaitu day. 1992 akan simpan dalam member yang ketiga iaitu year. Jadi dia agak kurang fleksibel dekat situ. Cuma dia, of course, dia simple. Tapi kalau kita buat macam ni, kita boleh, ini bukan month, patutnya ni day. Ini adalah year. Tapi kalau macam ni, sekali kita lah kan, kita nak buat day dulu boleh, month boleh, year pun boleh, kan? Tak ada masalah. Tapi kalau dekat sini, dia akan ikut turutan dia akan ikut susunan dia. Yang mana dulu, itulah dia akan assign kepada structure member yang kita kata yang berkaitan lah. Okay? So kena hati-hatilah kalau kita buat macam ni. So saya nak komen yang ni sebab fokus kita pada yang ni. Okay, ni simple je kan, dia tak adalah apa-apa sangat. Okay. Dia kata kat sini, structure members are not restricted to integer data types. Integer data type saja. Kat sini salah eja ni kan, integer. Integer je. Okay. Structure member are not restricted to integer data types. Kita boleh guna any valid C++ data type. Macam saya dah cakap beberapa kali tadi. Kita boleh gunakan string dan sebagainya. Contoh, katalah kita ada employee record. Kita mungkin bahagian gaji ke, bahagian human resource ke kan, kita ada record employee. Bila kata employee ni mungkin kita mulakan dengan seorang dulu, nanti kita akan tengok kalau banyak macam mana kan. Jadinya kalau an employee, seorang pekerja, dia mungkin ada nama. Data dia data nama, mungkin IC ataupun any ID lah, nombor pekerja dan sebagainya. Kemudian regular pay rate, kemudian mungkin ada overtime pay rate kan, sebab overtime mungkin tinggi per hour dia kan. So ada begitu. Jadinya kalau kita ada macam ni, kita boleh macam sebelum ni kita tengok, kalau yang tadi pun saya tunjuk juga kan, kita boleh create macam ni, nama, pay rate, regular pay rate, kemudian overtime pay rate, ID dan sebagainya. Boleh saja kita create matrix ataupun array, tapi dia macam tak ada kaitan antara satu sama lain kan. Name, pay rate, ID kan. Jadi kalau kita buat structure, sebenarnya kalau kita guna structure ni, tak adalah kata kita macam mempercepat kerja kita. Mungkin juga, tapi kita kena create juga 3 variable macam ni, tapi dia bukan bentuk array lah. Tapi macam mana kita buat? Kita tengok. Kat sini kita buat name, ID number, kemudian mungkin regular pay rate, dan overtime pay rate, OT rate ataupun OT rate. Kemudian kita letak dia sebagai satu structure dengan jenisnya adalah pay record. Jadi pay record ni jenisnya, dalamnya akan ada string pada jenis name yang itu jenis string, ID nama biasanya integer, atau pembayaran rate ni biasanya double. Jadi tapi kita tak create lagi structure tu sebab kita tak ada lagi apa-apa kat sini kan, kita tak letak lagi. Contohnya macam ni kan. Ini kita dah create lah dan initialize of course.
Tapi yang ni kita tak letak apa-apa lagi, kita tak create lagi. Okey, kemudian sekarang ni kita nak create satu structure. Jenisnya adalah jenis pay record. Dan bila kita create tu, kita nak initialize sekali. Kita nak initialize dia teruslah. Sekaligus. Kita declare and initialize simultaneously. Jadi cara dia macam dalam ni. Boleh tengok kat sini. Sekejap ya. Tengok kod kita. Sorry, ni 72. Ni supposedly 73. 73. So cara dia macam ni lah. Pay record, string. Ni sama je kod saya rasa. Name, int ID num, double rec rate, double OT rate. So di sini kita declare saja dulu. Declare, kita kata declare structure tu lah. Structure. Kemudian kat sini baru kita declare structure kita pay record. Apa saya tulis ni? Dan kita initialize. So kat sini kita tengok macam kita tengok yang tadi tu. Bila kita buat macam ni, pay record, nama dia jenisnya, structure type, dan nama tersebut nama dia employee. Namanya employee. Kemudian nilai-nilainya adalah H price. Kita akan assign dia kepada name. 12387 adalah ID num. 15.89 adalah rec rate, regular pay rate. Kemudian 25.50 adalah OT rate. So of course lah OT rate kena lebih tinggi daripada regular rate kan. Tidak, kau rendah, tak ada orang nak buat OT kecuali dipaksa. Kan? Okey, kat sini tengok kita ada string, kita ada int, kita ada double, kita belajar array, kita tak boleh campurkan data tu. Maksudnya kalau kita buat macam mana pen saya kat sini. Kalau kita buat int x, dia adalah integer kan. So kita boleh buat 1, 4, 5, 6. Kalau string, string katalah name. Walaupun kita tak pergi ataupun boleh je macam ni kan. Kita boleh buat maths contohnya. Bobs dan sebagainya kan. Sorry, ni kena ada macam ni. Dia kena sama jenis, kena berpadanan dengan sini. Ini pun sama, kena berpadanan dengan ni. Tapi structure tak perlu. Structure, yang ni jenis string. Yang ni jenis integer. Yang ni jenis double. Yang ni jenis double. Kan? Jadinya yang ni lah. Dia kena ikut ni. Jadinya bila kita buat macam ni, kita initialize dan kita declare simultaneously, kita kena ingat apa yang kita declare ni, kita letak macam ni, dia akan assign mengikut susunan lah. Yang ni akan pergi sini, yang ni akan pergi sini. Dan sebagainya. Dan kemudian bila dia assign tu, kita kena tahu jenisnya kena padan. Kalau yang ni string, jenisnya kena string. Tak bolehlah sini char. Kalau sini integer, tak apalah kalau kita terbuat double kan. Sebab integer dengan double lebih kurang. Kan? Tapi yang ni double. Tak bolehlah kita buat integer rec rate. Tak boleh So kena check yang tu. Okay. Kemudian bila kita nak siap macam biasa. Siap macam biasa, employee name. Employee ID num. Employee rec rate, regular rate. Employee OT rate. Kita siap. Okay. Sorry. Yang ni lah kan, yang sama. Okay, saya run. Dia keluar. Yang ni string lah kan, maksudnya dia akan all this will be printed out as they are. Tapi yang ni will be evaluated lah nilainya, which is apa yang kita masukkan dekat sini. Employee name. Sorry, kita tengok macam ni. H price.
Identification number 123887. Regular pay rate 5889 dan sebagainya. Kan? Jadinya kat sini dia sama juga macam kita create 4 formulir ubah, kan, iaitu name, ID now, rate, OT rate, dan memang kita create pun kat sini. Tetapi semuanya dia ada punya parent dia. Dia punya ada owner dia, iaitu employee. Employee ni yang jadi pemilik dia. Owner, landlord or parent or whatever you want to call it. Okay. So it's clear that structure is simply a convenient method for combining and storing related item, kan? Kenapa related? Sebab contohnya kat sini kita ada hash price, nama orang ni, nama individu ni hash price. Dan ini semua dia punya butiran berkaitan dengan hash price, iaitu nombor ID, pay rate untuk OT dan untuk regular rate, ini semua milik dia. Jadi kalau milik dia, why not kita buat sesuatu yang melambangkan diri dia, iaitu kita gunakan structure lah. Jadi ada seorang pemilik dekat sini. Namanya mungkinlah employee. Ataupun nama yang kita gunalah employee. Kalau kita create array ataupun apa variable name, ID name, rate, OT rate, tanpa kita ada employee kat sini, kita gunakan variable biasa je, kita tak indicate, kita tak bagi tahu pun sebenarnya yang data-data ni adalah milik kepada seseorang, ataupun data ni semuanya adalah milik kepada seseorang. Dia tak ada unsur-unsur ownership dekat situ. Tapi kalau structure ni, dia ada benda tu. Okay? Okay ke? Okay. Kalau ada soalan boleh type je. Ni kelas kita yang terakhir ni. Lagi setengah jam. Okay. Structure members can be any valid C++ data type including arrays and structure too. Menarik ni dia kata apa? Structure members, which one? Which are the members? Yang dalam ni lah. Kan? Awal-awal tadi kita belajar. Ataupun semalam. Yang dipanggil members adalah di dalam ni. Mana saya punya ni? Ni. Data field ataupun members ni kan. Iaitu apa yang ada dalam ni. Iaitu month, day, year. Sorry, saya tak boleh highlight semua. Saya highlight yang ni saja. Yang tu jenis ni kan. Jadinya dia kata structure member yang dalam tu dia boleh jadi any valid C++ data type including arrays and structure tu, kan. Dalam structure boleh ada structure. Dalam structure boleh ada array. Hebat-hebat lah kan. Okay, this means we can include a structure inside another structure, macam saya kata tadi, but we have to follow the same rules untuk include data type and structure. Okay, tapi kalau boleh tak payahlah banyak-banyak sangat. Tapi tak semestinya. Ada, saya juga pernah guna mana dalam structure kena ada structure. Okay, tak apa. Okay, so kita tengok a structure that includes a name and a birth date can be written as. Okay, tengok apa benda ni. Ni contoh. Okay, yang ni kita dah tengok beberapa kali dah tadi. Kita ada month, day, year, jenisnya integer. Dan dia semuanya dalam suatu structure yang jenisnya adalah date. Tapi kita tak create lagi structure tersebut. Kita just declare jenisnya sahaja. Kita tak buat lagi date, birth. Tak apa. Tak buat lagi. Kemudian kita create satu lagi structure. Kali ni kita tak beri jenisnya. Kita create terus. Iaitu structure tersebut namanya person. Tengok kat sini, person ada 2 member. Date ada 3 member. Yang semuanya integer. Tetapi person dia ada 2 member, yang mana satu member tu adalah name. Biasalah kan, nama orang kan. String, jenisnya string. Okey, tak apa. Tapi dalam person ada satu structure iaitu namanya birth. Dan jenisnya adalah date. Tengok kat sini. Ini adalah satu structure person
Dalam ni ada string, ni nama biasa, tak ada apa-apa lah. Tapi dalam ni person ni ada birth. Birth ni kat mana? Dia baru create dekat sini. Dia create macam mana? Dia create lah. Iaitu jenisnya date. Date ni datang dari mana? Date ni adalah datang daripada structure yang satu lagi. Maksudnya dalam structure ada structure. Dalam structure ada structure. Okey, jadinya nampak macam complicated lah kan? Mungkin kita boleh avoid sebenarnya benda ni, tapi just nak bagi tahu for the sake of untuk understanding lah kan. Nak tunjukkan contoh, walaupun sebaik-baiknya mungkin kita boleh elak kan. Jadi bila kita nak declare, bila kita nak declare, contohnya, kita nak initialize nilainya, kita boleh buat person dot name sama dengan hprice. Saya ingat tak ada ni pun tak apa kot saya rasa. Kita tengok contoh kita kejap lagi. Okey, jadi selalu macam bila saya mengajar ni baru saya perasan apa yang saya buat silap. Macam itulah sebab kadang kita kena repair balik nota, kita kena repair balik kod yang kita dah buat. Kemudian ini untuk member yang pertama, name. Kemudian person dot birth. Kita nak initialize structure person dot birth. Tapi birth pula dia ada 3 member. Kenapa dia ada 3 member? Sebab date dia lah. Dia ambil pada date. Date dia ada 3 member, month, day je. So kat sini kita gunakan array notation. Array initialization notation. Iaitu 12, 28, 1992. So kita try kod kita. Ya. 73. Supposedly ini kod saya rasa. Ya, saya tengok. Aha. Ini pula. Sekejap saya tengok. Kenapa saya buat macam tu? Saya ni kod. Ni sama je. Okey. Ni saya nak buat 74. Ataupun 74A. Okey, so kat sini sama je macam tadi. Lepas tu kita buat person.name. Person.name iaitu hprice. Tengok kat sini tak perlu buat macam ni pun. Dalam kod saya tak buat pun kan. Saya tak perlu pun. Kemudian person.birth iaitu yang ni. Person datang daripada structure name. Birth ni adalah member kepada person. So kita buat dot birth. Kan? Padahal birth ni dalam dia ada lagi month, day, year. Kan? So kita terus buat 12, 28, 1992. Boleh ke tak? Kita see out. Kita nak see out. Tapi ada satu benda lagi yang saya nak discuss, tapi tak apa, kita run dulu. Dan dia dapatlah name, hprice, birth date 28 November 1992 kan, dia terbalik. Ni adalah month, ni adalah day, ni adalah year. Jadinya bila kita ada case macam ni, kita tengok kita boleh gunakan yang ni satu, tapi sepatutnya saya rasa saya faham kenapa saya buat macam tu. Okey. Sekejap saya tengok okey. Sekejap saya fikir. Okey. So, bila kita ada structure dalam structure, bila kita ada structure dalam structure, katalah kita nak assign month, nilai dalam month kat sini. Tetapi month ni dia ada dalam structure, jenis ni adalah dalam jenis structure date, kan? Kemudian date ni, structure ni adalah birth, yang bermaksud month berada dalam birth. Kemudian birth pula berada dalam person. Jadinya kalau kita nak letak nilai dekat month ni, kita kena gunakan 2 kali structure punya dot tu. So dalam ni person, dalam person ada birth, dalam birth ada birth ni dia adalah structure date, dan dalam date ada
month. Jadi kalau kita nak guna month tu, kita kena buat person dot birth dot month. Ada 2 kali dot. Maksudnya ni anak dia, lebih kurang macam tu lah kan. Nanti yang ni pula anak kepada dia. So kena paling kecil kepada yang besar sikit dan yang paling besar. So kita boleh buat, contohnya dalam kes ni, ini yang sebenarnya ada dalam kod yang ke-74B. Sepatutnya saya terangkan ini dulu tadi, tapi tak apa. So saya nak buat yang ni 74. Sepatutnya ini 74A saya rasa. Sekejap saya betulkan sikit. Yang ni sepatutnya 74. Bukan ni. Yang ni sepatutnya 74B. Nak padam kejap. Ini saya nak padam, ini saya nak padam. Sama juga kalau kita ada, untuk day. Untuk day sama juga. Kita kena buat person dot birth dot day. Dan last one untuk year, person. Sorry saya punya P ni dah macam row sebab dah biasa tulis formula matematik kan, row jadi dia macam row, row macam ni lah. Okay, person dot birth dot year. So kita kena assign lah nilai kat sini. So contohnya kat sini kita boleh buat 12, 28, 1962. In fact kita boleh buat macam biasa, kita boleh see out, kita boleh see in dengan menggunakan command ni. Dan kita boleh juga buat mathematical ataupun algebraic operation. Kemudian satu lagi kita tengok name. Name dia adalah jenis string dan dia ada dalam person saja. Dia tak berada dalam birth, iaitu jenis date kat sini. So untuk name hanya perlu person dot name, iaitu apa, H price H price. Dah. Tu je Jadi beza kan? Beza kat sini. Okey. So ini adalah structure dalam structure. Ini adalah member dalam dalam structure dan dalam structure. Ini hanyalah member biasa dalam satu structure sahaja. Okey, ni awak boleh tengok. Tapi sekejap saya tengok. Yang ni kod dia 74E. Macam ni kan? H price, birth, day, year. Kita initialize dia macam ni. Okey. Kemudian bila kita see out macam tu lah. Bila name hanya person.name. Tapi bila month, person.birth.month. Bila day, person.birth.day. Bila year, person.birth.year. Kalau kita run, tak ada masalah. Okey. Kita tengok yang B, iaitu yang tadi. Okey, 74B. Ini cara dia. Yang day, month dan year ni sebabkan dia punya notation dia sama kan, macam ni kan, dia punya cara nak menulis sama, kita boleh gunakan array notation macam ni. Okey, dan kita siap macam biasa. Kemudian kita tengok yang ketiga, 74C. Sorry. Kenapa dia tak nak saya nak save dia dulu. Okey. Open 74C. Ataupun sebenarnya boleh ke tak ni? Ataupun kita boleh gabungkan je kan. Kita tak perlu buat macam ni. Kan disebabkan person.name ni dia sebabkan yang ni dia dalam satu, dia dalam person, so kita buat macam ni. Kemudian yang lain-lain ni macam month, day, year dia dalam birth, so kita asingkan dia. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Tengok macam ni je. Person kat sini. Yang pertama
dia akan pergi pada name. Yang kedua, dia akan pergi pada birth, dan yang birth punya yang pertama, iaitu month. 28 dia akan pergi pada birth, tetapi dia akan terus kepada day. 92 dia akan pergi pada birth, tetapi pada year. Kalau kita run, okay, dia tak ada masalah. Kat sini kod kita ni 74 ABC, bahagian yang siap ni sama je. Nak tak nak kita kena guna macam ni. Sebab ini dia bagi tahulah month ada dalam birth, ada dalam person, sama juga untuk day dan year, kemudian name hanya dalam person saja. Dia tak ada dalam birth. Okey. Kemudian array of structure. Bagaimana tadi kita saya minta maaf lah, saya buat laju je sebab kita pun tak banyak masa kan, dan luckily kita tak ada exam untuk, kita cuma ada quiz je kan, kita ada exam untuk, kita tak kena cover betul-betul lah untuk array ni. Untuk structure ni kita tengok kat sini macam mana pula kalau kita ada a list of number, a list of person, kemudian person ni pula dia ada different, dia ada butiran-butiran dia kan, sama macam yang saya tunjuk kat sini, yang semalam tu kan. Where is it? Adakah dekat contengan tu? Oh, tak ada. Yang kat sini macam ni kan. Kita mungkin boleh buat name 1, name 2, name 3, period 1, period 2, period 3, ID 1, ID 2, ID 3. So 1, 2, 3 tu menentukan individu. Individu 1, individu 2, individu 3. Tapi kalau kita gunakan structure dia macam mana? Kita tengok So kat sini kita ada, mungkin data ni berlainan sikit dengan contoh tadi. Sebab tadi kita ada hash price, kita ada ID number kemudian kita ada kita ada hash price, kita ada month, day, year. Dan kat sini kita ada nama dia, maksud saya nama employee, dan employee number, kemudian dia punya pay rate saja kan, dia bukan regular rate, OT rate, bukan jadinya kat sini kita ada, kat sini kita kena gunakan array of structure. This situation emerges when the same structure is used for list of data. Contohnya macam ni. Jadinya one of the ways to create and manage this data is by using array, of course, macam saya cakap tadi. Kemudian where the correspondence between data item for each employee is maintained by storing employee data in the same array position kan. Maksudnya kalau I sama dengan 1, ini bermaksud detail pasal Abrams. Kalau I sama dengan kosong. Kalau I sama dengan 2, semuanya adalah butiran untuk bom. Kemudian kalau I sama dengan 4, semuanya butiran untuk quotes. Nama dia macam saya tak biasa sangat, mungkin nama Jerman ke Poland ke, saya tak sure. So kat sini jadinya kita boleh gunakan, of course kita boleh gunakan ini contoh dia. Kalau kita gunakan terima kasih. Ini kalau kita gunakan array ni, saya dah buat dia punya contoh dia. Saya tengok. Ni saya nak tutup kejap. 74. Betul ke? Betul. So ni adalah 75. Sorry sebab bila number tadi dah berubah, jadi kita kena adjust semua kan. So ni contoh kan. Kita ada ID number, kemudian kita ada string, iaitu nama dia, nama setiap orang dalam table ni. Abrams, Bomb, Donaldson, apa semua. Kemudian kita ada dia punya rate. Dia punya rate dia yang ni, semuanya dalam array yang berlainan, dan jenis pun berlainan. Ni double, ni string integer. Kemudian kita cout. Contohnya kalau kita cout, kita gunakan for loop. Kita ada I ni yang menjaga individu yang keberapa. Dan kita dapat macam ni lah. Ni guna array biasa. Kalau dalam awak punya projek awak guna array ni, tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah kan. Dia sama ada awak guna array atau awak guna structure. Kalau tak silap saya dalam tugasan, dalam projek, sorry.
Kalau saya salah tolong betul kan. Saya rasa lah apa yang saya buat. Okay, ada moment saya tak apa ingat sangat. Okay, so kat sini, macam saya cakap tadi, mungkin sebab saya dah pernah ajar, jadi saya, benda ni saya cakap awal kan. Saya tak betul-betul follow apa yang saya tulis kan. Okay, this however separate the list into 3 arrays, which is quite unfortunate since all the items relating to single employee constitute a single record. Jadi sebenarnya kita boleh buat structure yang mana bilangannya mengikut kepada bilangan employee. So, maksudnya baris pertama adalah akan jadi first structure. Kemudian, employee yang kedua akan second structure, third structure dan seterusnya. Jadinya, disebabkan kita ada first, second, third ni, kita boleh anggap yang mana kita ada satu single array yang besar yang dalamnya ada 5 structure. Dalam setiap structure tersebut pula ada different members, iaitu members untuk employee number ataupun ID number, name, kemudian untuk pay rate. Boleh bayang tak? Jadi saya kata single array. Kenapa single array? Sebab kat sini kita nampak ini satu structure kan, sebab kita dah tengok kat awal-awal tadi. Kita gunakan dengan nama yang mana tadi? Yang simple tadi, kita buat satu structure. Kan, macam yang H price ni. Tapi kalau imagine kita ada banyak, maksudnya ni akan jadi satu structure, ni the next structure dan seterusnya. So bila kita nampak 1, 2, 3 ni, ini macam array. Memang betul. Sebab kita boleh create satu single array yang besar, dalam ni kita letak structure. Dan dalam setiap structure tu ada details ni. Okay. So cara dia macam mana? Kalau kata array, mestilah kena ada square bracket kat sini. So saya tengok kejap ya, kat sini ni 75. Sekejap je saya tengok. Okey, betul. So ni adalah 76. Okey, 76. Jadi cara dia macam mana? Cara dia, mula-mula kita tengok kita punya data ni. Ini. Kita ada employee number, employee name, employee pay rate. Jadi kita akan create structure iaitu int number, contohnya string name, double pay rate, contohnya. Jadi kita tengok kod kita. Saya nak komen yang lain ni dulu. Okey, abaikan yang warna grey ni, warna kelabu ni, abaikan dulu. Kita tengok kat sini. Yang ni pun abaikan juga. Jadi saya create satu structure ni simple je, just untuk cater, create satu structure type namanya pay record. Yang mana dalam ni ada ahli dia, iaitu ID num, name, rate ataupun pay rate. Saya guna rate nak cepat kan, makin lama makin pendek kan. Okey, jadinya ini semua akan simpan maklumat yang ni. Maksudnya satu ni lah, yang ni satu, yang ni satu. Kemudian apa kita buat? Mungkin kita nak create structure yang mengandungi semua-semua tu. So sebelum ni kita buat, kalau kita ikut nama kat sini, kita boleh buat pay record dan nama structure kita. Mungkin kita nak buat apa-apalah, employee. Kalau kita buat macam ni, kita hanya boleh simpan satu je orang. Kan? Maksudnya kat sini, dia akan jadi employee .id num. Kita hanya boleh simpan satu je lah. 32476. Kemudian employee name, kita boleh simpan Abrams contohnya. Tapi kita tak nak tu, sebab kita nak semua, bukan satu je. Kalau macam tu, kita kena ubah sikit, yang mana kita kena tambah dekat sini berapa bilangan structure yang kita nak buat. Contohnya saya buat 5, ataupun dalam kod ni asalnya saya buat n, yang mana n adalah
5. Jadi kat sini kita dah create satu structure, satu array of structure. Kenapa saya kata array of structure? Sebab ini adalah array. Kemudian dalam employee ni ada structure members. So maksudnya dia adalah array of structure. Okey. Ni sini kita declare saja. So kat sini kita declare array of structure. Tapi kalau kita nak mudah, kita boleh je terus sorry, sekejap sekejap saya fikir mungkin saya nak simpan dia sebagai A dulu. Sekejap ya. Saya takut keliru nanti. Kat sini saya nak buat dia sebagai A dulu. Dan saya nak create satu lagi untuk B. Okey, masa dah tak banyak. Okey. Okey. So dekat sini saya dah create kan. Jadi of course lah bila kita dah declare, kita nak beri nilai, kita nak initialize. So cara ni macam mana? Sama je lah macam yang kita dah belajar sebelum ni. Iaitu katalah yang ni kan. Ni structure nombor berapa? Structure pertama. Tapi index start daripada kosong kan. So cara dia adalah, katalah kita nak masukkan 3, 2, 4, 7, 6 ni, kita buat employee kosong, sebab dia yang pertama kan, index kosong yang pertama. Kemudian dot id 6. ID 6 kat sini. Okey. Nombor dia 3, 2, 4, 7, 6. Kemudian employee kosong dot name. Nama dia apa? Nama dia Abrams kan? Abrams. Nama susah pula nak agentnya. Okey, macam ni. Dah. Dan employee kosong dot 16.72. Tengok jenis ni adalah jenis double. Dan kita boleh ulang benda ni untuk yang lain. Untuk yang ada berapa? Ada 5 kan? 5 structure. So ni employee kosong, ni employee 1. Saya ubah dia punya index dulu. Employee 2, employee 3, employee 4. So employee 1, 33623. Kemudian nama dia lah. Nama dia Bom. P contohnya. Okey, kemudian dia punya rate 17.54. Dan kita boleh buat yang lain juga, tapi of course saya akan ambil masa. Okey, jadinya kat sini okey. Jadi saya buat yang ni je, saya buat 2 je contohnya. Ini saya komen. Okey, supaya kita boleh run. Okey. Kemudian kita nak, let's say kita nak see out. See out lah. See out macam biasa je. So kat sini I less than n, tapi kita ada 2 je kan. So I less than 2 lah dalam kes ni. Saya dah, dia keluar lah 2. So sama juga, awak boleh ni saya ni tak ada kena-mengena, saya boleh buang. Jadinya awak boleh siapkan ni, nanti saya akan post, awak boleh cuba siapkan. Yang ni tak perlu. Okey, so 0, 1, 2, 3, 4. Ingat indeks bermula daripada 0. Tapi of course, kalau kita tak nak buat macam ni, kita boleh gunakan array notation untuk initialization kan. Awak pun dah nampak tadi. Mana tadi? B. Iaitu kita buat sekaligus. Macam ni. Ni array notation. Kemudian bila kita ada macam two dimensional array, ingat tak? Untuk satu row kita letak satu bracket, curly bracket. Untuk second row kita buat curly bracket dan sebagainya. Sama juga macam ni. So ini tak ada.
Then kita see out. Oops, sekejap, kenapa jadi macam ni? Recognition, pre-record. Oh ni, saya rasa ni tak boleh ada. Kan? Sekali lagi. Okay, dia keluar record kita. So sama macam kita gunakan array sahaja. Tadi. Atau sama juga macam kalau kita gunakan initialization satu per satu. Okay, so laju betul saya ajar ni. Okay, tapi hopefully awak boleh dapat idea lah apa yang berlaku, walaupun mungkin tak apa nak faham sangat. Tapi sebenarnya saya percaya kalau awak dengar balik video ni, awak follow balik apa yang saya tulis dan awak cuba sendiri. Of course kena cuba sendiri. Awak boleh faham lah. Okay, kemudian yang ni adalah macam mana, of course lah macam kita belajar array. Kemudian kita belajar nombor biasa, variable apa semua. Kemudian kita belajar function. Macam mana function ni boleh ambil nombor sebagai dia punya input. Kemudian kita belajar array. Kemudian kita belajar macam mana kita gunakan array dalam function. Sekarang kita belajar structure. Tadi kita belajar structure. Kemudian sekarang kita nak tengok macam mana structure pula nak jadikan sebagai function argument. So function ni sentiasa ada. Itu sebab awak kena faham function tu. Okay. So kat sini sama jugalah. Kalau awak ada function, bila input awak tu adalah array punya member, hanya perlu buat employee ataupun dalam ni tu lah saya ikut buku dia guna lain sikit. Kata dia ada structure nama EMP, employee sebenarnya kan. Tapi employee nak gunakan untuk data type dia. Jadi kat sini kalau kita nak gunakan ID num, kita kena dahulukan dengan EMP maksudnya emp.id num macam ni. Kemudian ini adalah function. Tak ada masalah sebenarnya. Macam saya cakap, walaupun nama dia panjang, sedikit panjang macam ni, tetapi kita anggap dia sebagai pemboleh ubah yang biasa je. X, Y. Jadi kita boleh see out, kita boleh see in, kita boleh gunakan sebagai function argument, kita boleh tambah, tolak atau lakukan apa-apa mathematical or algebraic operation. Jadi minta awak tolong tengok kat sini. Saya tak sempat nak cover, saya minta maaf, tapi of course lah ni tak ada dalam exam pun. Kita tak ada exam in fact. Okay, so boleh tengok macam ni kan. Okay, yang ni sekejap je, have a look at complete example kat sini. Kita hantar ni kalau kita hantar keseluruhan structure. Yang ni kalau kita gunakan structure element ataupun structure members. Jadi kena baca lah. Saya ambil contoh ni kalau nak faham. Okay, kemudian pass by reference ni memang kita tak masuk, tapi dia sebenarnya macam kita dah baca sebelum ni kan. Jadinya dia lebih kurang juga macam tu. Cumanya kita tambah dekat sini ampersand. Sama juga dekat sini. Ampersand ni of course kita boleh, kalau kita jauhkan boleh macam ni pun, saya tahu mungkin sebab type saya tersilap kot. Kita jauh boleh, kita rapat pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu saja kot daripada saya. Saya harap membantu bagi awak idea just in case kalau awak punya projek ada yang melibatkan data-data yang related. So in this case, guna structure lagi bagus. Okay, so ada apa-apa soalan ke dah pukul 12? Ada berapa orang ni? 50 orang. Pasal saya lah kan, yang lagi ramai daripada semalam. Okay, kalau tak ada, terima kasih banyak atas kerjasama yang awak berikan semua. Jangan lupa untuk submit projek. Dan saya minta maaf atas semua kekurangan saya lah, kesilapan saya. Saya cubalah sedaya upaya saya untuk mengajar. Tapi of course lah mungkin ada kesilapan di mana-mana. Kemudian mungkin kita akan jumpa lagi. Mungkin kita akan terserempak di UKM ke bila awak datang UKM tahun depan. Sem depan. Kemudian hopefully apa yang saya ajar ni atau apa yang kita belajar, kita bincangkan ni berguna untuk awak, untuk pengajaran awak yang seterusnya, terutama yang ambil bioinfo, yang banyak gunakan programming dan sebagainya. Kemudian itulah, selamat bercuti, selamat hari raya kepada yang menyambut hari raya lah. Okey, apa-apa masalah boleh tolong email, boleh email lah pada saya. Okey, jumpa lagi. Thank you, Doktor. Selamat hari raya. Terima kasih, Doktor. 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 Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor.